Okey, sebelum kita masuk tajuk locus, kamu ada tak jangka lukis? Ada tak jangka lukis? Ke kat sekolah? Ada. Ada. Okey, ingatkan tinggal kat sekolah. Okey, so apakah itu locus? Locus ni, sekejap. Okey, locus ni adalah bentuk. Okey, bentuk yang dihasilkan oleh suatu gerakan. Okey. Contoh dia macam pilih air ni. Baik. Dah cikgu ni ke? Macam pilih air ni, kan dia air dia menitik kan. Dia menitik kan. So bila dia menitik, so lalas kamu akan nampak garis seolah-olah seperti apa? Seperti satu garis lurus yang mencancang. So inilah kita panggil dia locus, iaitu bentuk garis lurus yang mencancang. Okay, bentuk yang dihasilkan oleh titisan air yang menitis ni, dia seolah-olah seperti satu garis lurus yang mencancang. Okey, tu kalau air yang menitik daripada pili. Kalau macam ni, yang jam ni, tengok ni yang P ni, P tu ni benda-benda ni Okey, kalau dia ayun ke kanan, lepas tu dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, lalas bentuk apa jadi ni? Ni bentuk apa ni kelas? Wah. Ya bentuk apa ni kalau dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri? So, apa nama locus ni? Apa bentuk dia? Adakah dia garis lurus? Dia garis lurus ke ni? Lurus ke tak Tak kan? Dia jadi macam bentuk lengkok kan? So dia akan jadi satu garis yang lengkok. So kamu buatlah garis lengkok. Dia jadi lengkok. Garis lengkok Okey. Kalau nombor 2 pula. Okey, nombor 2. Okey, ni kipas. Okey, bayangkan kipas ni ada 3 bilah kan. So bilah ni kita ambil, kita tandakan pada bilah ni, kita buatlah macam titik garis hijau macam ni. Okey. Yang garis hijau ni. So ni titik P lah. Okey. So ni adalah titik P pada bilah ni. Kemudian kita on kipas. Bila kita on kipas, nanti kipas tu pusing. So bila kipas tu pusing, jadi titik yang kali hijau ni pun dia akan pusing juga. Okay, dia akan pusing juga. So bila dia pusing, jadi garis apa ni ni garis apa ni? Garis bulatan. Ya betul, dia jadi bentuk bulatan. So dia jadilah garis bulatan. Okay, garis bulatan. Okay. Nombor 3 pula. Okay, bayangkan ni basikal. Okay. Okay, bayangkan basikal, lepas tu ada titik P. Titik P tu kan dia dekat sini tau. Dia yang cikgu buat kali hijau ni Okay. So, bila basikal ni kita kayuh basikal, nanti basikal tu dia akan bergerak ke sana, betul tak? Dia akan bergerak ke kanan. Jadi yang P ni pun dia akan bergerak ke kanan juga. So kalau dia bergerak juga, ni garis apa ni? Garis, kalau tadi garis, ni garis lurus kan? So kita panggil dia garis lurus. Oh, kamu jawab apa tadi Ya betul, garis lurus mengufuk. Okay, so dia jadilah macam garis lurus yang mengufuk. Dia straight kan? So bila straight dia garis lurus. Lepas tu kamu tengoklah dia mengufuk ke mencancang. Kalau mencancang macam ni. Ke bawah ni mencacang. Kalau menintang, kita panggil dia mengufuk. Mengufuk. Okay, horizontal lah. Mengufuk. Kalau mencacang, kita panggil, kalau English, vertical Vertical. Okay, next.
Okey, budak ni hayun dia apa ni, dia main swing, ayunan swing. Okey. So ni titik P ni dekat tempat duduk budak perempuan ni. So dia hayun. Okey. So kalau dia hayun depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. So garisan dia straight ke? Adakah dia straight? Respon. Straight ke? Tak. Kita panggil garis apa tu? Garis lengkuk. Ya betul. Garis dia jadi lengkuk. Okey, dia jadi lengkuk. Okey, next. Ni kapal terbang. Okey, bayangkan titik P dia berada di hujung ni hujung kat muka kapal terbang ni. So kapal terbang tu dia nak naik. So bila dia nak naik ke atas. So dia naik macam ni, dia nak naik ke atas sini. So dia akan naiklah ke atas macam ni. So bila naik ni kamu dapat bentuk apa ni? Garis apa ni? Kalau macam ni apa? Straight tak? Lurus tak? Lurus ke tak garis ni? Garis ni P ni lurus ke? Dia condong kan? Dia lurus dan dia juga condong. So kamu jawablah garis lurus condong. Okey. So itulah locus ya. Locus ni kita tengok bentuk apa jadi. Okay, tengok dia jadi bentuk apa. Hasil daripada dia punya gerakan. Okey, so tu settle. Next, ni apa benda pula ni? Okey, ni cikgu lupa pula nak padam. Sekejap cikgu padam. Sebenarnya bentuk dia apa? Padamlah. Okey, ni asalnya bentuk dia ni adalah bentuk. Sekejap Ni kamu kena buat, bayangkan, imajinasi. Okey, kita start dari sini. Soalan ni. Okey, ni adalah segi empat segi empat tepat. Okey, segi empat tepat dia kata, lepas tu bayangkanlah PQ ni tiang. Okey, tiang lah macam tiang kan, tiang tegak. PQ. Okey, bayangkan segi empat yang ni yang color biru ni. Dia pusing. Dia buat pusing 360 darjah. Dia pusing kan. Kalau dia pusing, dia jadi bentuk apa? Dia pusing daripada sini, daripada sini. Dia pusing 360 darjah. So dia pusing lah satu bulatan lengkap. And then stop kat sini. Yang ni pun dia, so yang ni pula, yang ni dia pusing 360 darjah, dia stop kat sini. So dia jadi bentuk apa ni? Kamu akan nampak bentuk seolah-olah macam bentuk apa? Respon. Kita ada, kamu dah belajar kan 3 dimensi. 3 dimensi tu bentuk apa ada? Kita ada silinder, kita ada cone, kita ada sfera. Kan ni lah 3D, okay? So kalau kita daripada segi 4 tadi tu, dah ni balik. So kalau daripada segi 4 tadi tu, ni asalnya dia segi 4, and then kita pusingkan dia 360 darjah, pusing. Contohnya hujung ni kita pusing 360 darjah, yang hujung ni pun kita pusing. Maksudnya yang segi 4 ni dia akan pusing lah 360 darjah, dia pusing 360 darjah. So lalas jadi apa? Jadi bentuk silinder, betul tak? Boleh bayangkan tak? Boleh? Boleh. Asalnya dia segi 4 kan? Cikgu ni je lah. Asalnya dia segi 4. Sekejap, kenapa? Buat lain lah. Okey, asalnya dia segi 4. So bila segi 4 ni dia pusing 360 darjah, dia pusing. So kamu akan nampak bentuk dia macam bentuk silinder bentuk silinder. So kamu lukislah silinder. Jadilah silinder. Okey. Next. Apa lagi? Yang ni pula. Okey, soalan nombor 2 ni. Okey, bayangkan dia pusing.
Dia pusing 300. Okey, ni apa? Ni adalah segi apa ni? Ni sukuan. Okey, sukuan bulatan. Lepas tu yang ni tiang PQ. Okey, so kalau sukuan ni dia pusing, contoh cikgu ambil titik ni dia pusing 360 darjah. Lepas tu ni pun dia pusing. So lalas jadi bentuk apa ni? Bentuk apa? Apa nama bentuk ni? Siapa tahu bentuk apa? Dia bentuk apa? Siapa tahu? Ya, hemisfera. Ya betul, hemisfera. Oh, bukan, kita tak panggil hemisfera, hemisfera. Okey, hemisfera. Hemisfera tu kan kalau macam ni cikgu buat kalau macam ni sfera. So kalau hemisfera dia half setengah. Okey, half jadi setengah tu yang jadi macam ni. Okey. Jadi half. So hemisfera. Okey, next. Okey, ni nombor 3 pula. Ni kita ada segitiga. Okey, segitiga. Lepas tu kita pusingkan pada tiang tiang gali hijau ni kita pusingkan dia 360 darjah. Contohnya cikgu ambil titik kat sini kan. Dia pusing 360 darjah. Lalas jadi bentuk apa? Kat sini pun dia pusing. Lalas jadi bentuk apa ni? Siapa tahu bentuk apa? Ya, bentuk kon. Jadi bentuk kon. So, macam itulah. Faham? Faham ke dia pusing? Faham kan? Boleh? Okay, boleh Okay. So, kamu kena bayangkanlah dia pusing pada tiang. Okay, bila dia pusing pada tiang, so nampaklah seolah-olah macam ada dia jadi 3 dimensi. Itu yang jadi apa? Daripada segi 4 ni bila pusing tu yang jadi silinder kan. Daripada segi 3 tadi tu, sukuan tadi tu, pusing tu yang jadi hemisfera. Yang ni daripada segi 3 ni, dia pusing tu yang jadi macam bentuk kon. Dia pusing berapa? Pusing ni putar 360 darjah. Okey dah, next. Okay. Oh, ni pula, locus pula. Okay, sebelum kita buat benda ni, ada nota. Okay, kejap Nak tahu locus ni kan dia ada tips dia. Tips dia macam ni. Sekejap salin sekejap. Okay, locus. Sekejap, kita tengok nota sekejap. Okay, locus ada 4 jenis Ada 4 jenis. Okay, kalau suatu titik bergerak dari satu titik. Kalau suatu titik bergerak dari satu titik. So kan kalau kamu nampak ayat macam ni bergerak dari satu titik ni, dia akan jadi suatu bulatan. Okay, dia akan jadi bulatan. Okay, contohnya. Contohlah cikgu buat soalan. Okay. Okay, contohnya. Suatu titik, contoh cikgu buat soalan suatu titik X. Okay, suatu titik X. Okay, bayangkan dia titik X. Dia bergerak dari satu titik. Titik yang color merah ni. Okay, bergerak dari satu titik merah. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi bulatan. Maksudnya kan, titik X, contohnya titik X ni X. Ni titik X. Kalau dia bergerak dari satu titik yang color merah ni, okay, dia bergerak. So kan, dia bergerak dari satu titik merah. So, dia jadi apa sebenarnya? Dia akan jadi bulatan. Jadi bulatan. So X tu, suatu titik X ni, dia akan, ya Allah kejap. Jadi suatu titik X ni dia akan bergerak dari satu titik. Maksudnya kan, titik ni dia akan bergerak dari satu titik. So dia akan jadi bulatan.
Faham tak? Sebab itulah ni. Jadi kan sebenarnya kalau kamu nampak soalan, kalau soalan dia kata suatu titik bergerak dari satu titik, kamu highlightkan ni dari satu titik. So nanti kamu kena buat dia bulatan. Pakai apa? Pakai jangka lukis. Okey. Tu contoh locus yang bulatan lah Okey, next. Tips yang kedua pula. Tips yang kedua, kalau dia ada empat keadaan. Kalau suatu titik bergerak dari dua titik. Bergerak dari dua titik, dia akan jadi pembahagi sama serenjang. Dia akan jadi pembahagi sama serenjang. Kamu salin dululah benda ni, tips ni. So kan dalam soalan nanti dia akan cakap, okey, suatu titik bergerak dari. Kamu nampak je perkataan dari ni, kamu highlight kan. Dari dua titik. So highlight kan, so nanti nak buat locus apa ni? Buat locus ni, pembahagi sama serenjang. Nanti cikgu ajarlah macam mana kalau ayat ni, kalau soalan dia kata bergerak dari satu titik, nak buat locus apa ni? Kalau dari satu titik, buat locus bulatan. Okey, ni cikgu bagi tips dulu, nanti kita buat. Okey, yang nombor 3 pula. Kalau dia kata kalau suatu titik bergerak dari garis lurus. Dia ada perkataan ni, dari, kamu highlightkan dari garis lurus. Kalau macam ni nak buat locus apa? So kamu buatlah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi locus garisan selabi. Dia akan jadi garisan selabi. Okey, tak apa. Ni cikgu bagi dulu tips. Nanti kita buat contoh soalan. Salin je dulu. Okey, nombor 4 pula. Kalau suatu titik bergerak dari dua garisan bersilang. Apa benda dua garisan bersilang ni? Tak apalah, dia cikgu tunjuklah contoh dia. Sekejap Okey. So kan ayat dia macam ni. Kalau suatu titik bergerak dari dua garisan bersilang. So kamu highlightkan dari dua garisan bersilang ni. So jadi locus apa ni? Dia akan jadi locus. Dia akan jadi ni. Locus ni. Pembahagi sama sudut. Pembahagi sama sudut. So ada 4 jenis locus 4 jenis locus yang kamu kena tahu, iaitu first tadi locus bulatan, second locus pembahagi sama serenjang, third locus garisan selabi. Okey, garis selabi dia akan jadi garis selabi. Last kali ni dia akan jadi locus ni pembahagi sama sudut. So macam nak tahu nak lukis locus yang mana satu, dia punya hint dia dari ni, tengok perkataan dari. Ni dari. Faham? Dari. Macam tu. Okey, contoh soalan. Mana ke? Okey, contoh dia macam ni Raja di bawah menunjukkan satu garis lurus KL. Okey, dia kata X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari titik L. Okey, tadi cikgu kata highlightkan perkataan apa tadi? Dalam soalan ni kamu highlightkan perkataan apa? Perkataan dari. Mana dari? Cuba cari perkataan dari. Ni kan dari kan? Dari titik kan? Dari titik. So kalau dari titik L, okey, dari titik L. So kalau dari titik nak buat locus apa? Cuba tengok balik nota. Kalau dari titik
Okey, kita ada dari 1 titik, dari 2 titik. Yang ini dari berapa titik ni? Dari titik L. So kalau dari titik L, dari 1 titik je lah. So kalau dari 1 titik kita buat, kita buat apa? Kalau dari 1 titik. Ya, kita buat bulatan. Kita akan buat locus bulatan, okey? Locus bulatan. Ni nombor 1 ni Dari 1 titik. So dia akan jadi locus bulatan. So dari titik L, 1 titik je dah ni, okey? Dia akan jadi locus bulatan. So dari titik L, okey ni L. Dari titik L. So nak buat bulatan yang dia jari dia berapa cm? Dia jari dia berapa cm? Nak buat berapa je jari dia? Ya 2 cm sebab dia kata jarak dia sentiasa 2 cm dari titik L. Sentiasa 2 cm. So kamu kena buat je jari dia 2 cm. So nak lukis ni pakai apa? Pakai jangka lukis. Okey. Sekejap Kamu ada ke jangka lukis? Bolehlah. Keluarkan jangka lukis. Sekejap cikgu nak try tunjuk pakai webcam. Jadi tak? Sekejap Cikgu nak mana tu? Pakai webcam kau nampak tak? Lepas tu apa? Sekejap. Mana tak? Sini. Bukan. Sini tu. Kat mana nak tekan ni? Oh, sini kot. Oh, cikgu kena stop share kot. Okay, stop share. Lepas tu. Oh, patutlah tadi on Sekejap. Oh, macam ni lah. Okay. Macam cikgu nak besarkan benda ni Korang nampak tak? Cikgu gerak-gerak Sekejap tak nampak je. Macam cikgu nak besarkan benda ni. Sekejap tak apalah, pening pula tengok ni. Okey, tak apalah. Ambillah jangka lukis, buatlah 2 cm dari titik L ni, 2 cm. Make sure 2 cm. Lepas tu kamu pun buatlah bulatan. Contohnya daripada sini ke sini 2 cm kan, 2 cm. So kamu buat bulatan. Jadilah bulatan yang 2 cm. Dah buat dah. Dah buat. Respon. Dah. Tadi cikgu nak tunjuk cara lukis. Pasal video tu jadi kecil. Alah, betul. Tak apalah. Okay, next. Yang ni pula. Okay, yang nombor 2 tu abaikan. Kita buat dulu nombor 3. Okay, nombor 3. Dia kata dalam raja di bawah, ABCD adalah sebuah segi empat sama dilukis. Okay, pada grid segi empat sama. Okay, persis satu unit. Okay, X adalah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu dengan keadaan jarak dia sentiasa 6 unit dari titik C. So tadi cikgu kata nak highlightkan perkataan apa tadi? Cari perkataan dari. Mana dari? Mana? Respon kat mana dari? Cuba tengok ada tak perkataan dari. Mana dari? Sebelah 6 unit.
Sebelah 6 unit. Okey. Tak jumpa. Amani tak jumpa perkataan Dabi. Ni ada ni Dabi ni ada kan. Dabi titik C. So kalau Dabi titik C, berapa titik ni kalau titik C ni? 1 titik ke 2 titik? Respon. Dabi titik C. Misalnya Dabi 1 titik. Dah titik C je kan? 1 titik je lah. Okey. So kalau Dabi 1 titik, nak buat locus apa ni? Tengok balik nota. Locus apa? Kalau Dabi 1 titik, kita buat locus Bulatan. Ya, kita buat bulatan. Bulatan, dia nak Dabi dia berapa ni? Dengan keadaan jarak dia sentiasa 6 unit. So dia nak Dabi dia 6 unit. Okey, so bila nak Dabi 6 unit, okay, tapi daripada mana tadi titik C ni titik C. So titik C ni nanti nak kena buat bulatan yang Dabi dia 6 unit. 6 unit tu maksudnya ni lah. Ni 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit. Kat sini kita start dari sini. So, kamu ambil jangka lukis. Lepas tu buat Dabi dia 6 unit. Sebenarnya kan cikgu nak tunjuk tau dalam cara nak lukis ni. Apa salah dia tak boleh ni. Korang boleh bersabar tak? Cikgu nak panggil ni jap. Nak tanya jap. Kamu boleh tunggu ke? Boleh. Boleh. Sekejap je. Ni, sekejap. So budak-budak yang buat macam tu juga tekan view kat belakang ni. Maksudnya macam mana? Tekan view. Budak yang tekan view speaker. Okey. Sekejap, kenapa ada begini? Kamu nampak tak yang cikgu nak lukis ni? Nampak tak? Nampak? Nampak. Nampak kecil ke nampak besar? Nampak kecil. Nampak kecil. Macam nak bagi nampak besar? Kenapa dia nampak kecil? Atas belakang ni ada view. Betul view. Kamu nampak tak macam ada view, lepas tu tekan apa? Tolong tekan apa? Speaker view. Tekan speaker. Speaker view. Speaker view. Lepas tu kamu tekan speaker view. Nampaklah besar. Dia tak nampak besar. Boleh nampak? Boleh spotlight. Nampak jelas kamu kan kat ni kat kanan tu ada view, mana view tadi? Kamu cari view, lepas tekan speaker. Speaker view. So nampak besar. Nak rotate.
Kenapa nak Bukan rotate? ni. Ni rotate bagi nampak macam. Ya. Sudah kena apa? Tapi kena tengok kan. Ha? Kena tengok condong. Tapi besar. Macam pelik je. Ha. Macam pelik je. Susah. Susah. Dah less than berapa minit kan? Dah berapa minit lah. Okey ya. Okay, so kita buat soalan nombor 3. So kan dia kata dari titik C. So dari titik C ni kan, ni titik C ni. Lepas tu dia nak apa? 6 unit. Kamu kira lah 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 6 unit tu sini ni sini 6 unit so ni lah besar dia. Okey, dia jari dia besar ni. Boleh? Dia jari dia besar ni 6 unit. Faham tak yang dia jari 6 unit ni, nampak? Respon kamu respon cakap je, cikgu nak baca mesej macam tak berapa nak ni ya. Sekejap. Nampak dah less than 1 minit dah. Tak apa. Lepas tu nanti 6 unit, lepas tu kamu buat bulatan. Buat bulatan. Sekejap buat bulatan. Aduh, seksa ni. Sekejap kamu buat bulatan je. Jadilah bulatan, betul tak? Jadilah bulatan, okey? Jadi tak bulatan. Tapi disebabkan dia nak jawapan dalam kotak ni saja. So, kamu padam yang kat luar tu. Yang keluar tu kamu padam. So, kamu padam lah yang luar ni. Okey, kamu padam. So, tinggallah jawapan yang dalam tu je. Okey, boleh? Respon boleh? Boleh. Okey, bagus.